KB Channel. Bila Muhyiddin ini, dia cakap dia tidak akan mempertahankan jawatan Presiden. Malam tu juga ada mesyuarat majlis tertinggi dia. Malam tu juga Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan menolak perletakan jawatan. Sandiwara tu nampaknya macam apa yang berlaku masa tahun 2003. Tapi Mahathir ni tu lebih real lah. Gimmick dia lebih ni lebih nampak macam betul berbanding dengan Muhyiddin. Kalau kau nak letak jawatan, kau dah umum letak jawatan, orang nak tolak, orang punya pasal, aku punya pasal lah, aku yang nak letak jawatan. kalau betul dia nak sepatutnya lah kan. So kalau setakat drama-drama kata nak letak, lepas tu orang pujuk tak letak disebabkan orang ini saya dah berunding dengan isteri apa semua. Mana logik tu berunding dengan isteri? Tahu lah dia berunding dengan isteri last kali dia ni. Saya pun tak pasti dia berunding dengan isteri yang mana satu. Dia dengan Puan Sri Nuraini ke, dengan Nikaji ke Okey tu. Tapi tu, saya sentuh sikit Pak Muhyiddin lah tuan. Bila beliau U-turn ni, dia sebenarnya nak dapatkan impas supaya dia nak tengok sambutan kalau orang masih menghargai dia. Sedangkan dia tak tahu yang Hamzah dan rakan-rakan yang lagi sedang menyucuk untuk ke kerusi presiden. Yang lain pun risau juga kan. Sebenarnya Hamzah dengan Azmin dah pasang badan nak gantikan Muhyiddin. Dan dia pun nampak kalau Muhyiddin ni masih ada di situ, berat parti ni, liability. Tapi Hamzah dengan Azmin pun dia bukan nak ambil alih tu dengan harapan dia boleh kuatkan parti. Dia mengharap supaya sebagai Presiden Bersatu dia mempunyai bargaining power untuk berunding, untuk elak daripada menjadi kluster mahkamah. Itu kita kena faham. Ada agenda lain. Begitu. Satu soalan, saya ada dapat satu keratan daripada Salim Iskandar ni. Dia kata macam ni kan. Lokman Adam berkata Ismail Sabri perlu diguling dan diganti dengan Anwar Ibrahim sebab dia enggan bebaskan Najib Razak dari penjara. Dah setahun ni Najib terus meringkuk dalam penjara. Azalina Osman, aku nak tukar jantina Lawi. Mungkin Tok boleh nak menjawab sikit tuduhan. Saya tak pernah pun cakap Ismail Sabri perlu diguling. Ini fitnah. Yang saya pernah cakap ialah pilihan raya perlu disegerakan. We got to choose the right time untuk ubah parlimen. Masa terbaik ialah selepas pilihan raya di Melaka. Tidak berlaku. Selepas tu kita ada pilihan raya di Johor, kita menang besar. Itu pun masa terbaik. Kerana pada ketika itu bukan kerana UMNO kuat, tetapi kerana pada ketika itu keadaan COVID masih tinggi dan rata-rata Chinese voters yang merupakan penyokong Pakatan Harapan ini, mereka tak keluar mengundi. They are very health conscious. So itulah timing tu penting. Dan bila kita menang dua pilihan raya negeri, kita ada feel good factor. Walaupun ramai orang tak tahu kita menang tu kerana ramai kesesuaian masa, ramai pengundi-pengundi Cina yang tak keluar mengundi. So dia ada kelebihan pada kita. Tapi bila dia drag pilihan raya, musuh-musuh kita pun makin bersatu. Musuh-musuh kita pun dapat mengatasi kelemahan diri masing-masing. Musuh-musuh kita pun makin rancak menabur fitnah. Musuh-musuh kita pun lagi banyak boleh buat duit. Sebahagiannya kerana CSA yang ditandatangani. Bila setiap wakil rakyat pembangkang ni dapat duit daripada kerajaan, duit tu lah digunakan untuk mengukuhkan kedudukan mereka juga. Dan dalam masa yang sama kita pun tahu kawan-kawan yang bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri, mereka juga menikmati jana wibawa hasil daripada kutipan judi dan sebagainya kan. So ini juga membantu untuk kemenangan mereka bila mereka menggunakan duit merasuah pengundi secara besar-besaran. So saya cakap macam tu. Sama jugalah, memang kita tak nafikan bahawa hari ni kita kena faham bahawa zaman Muhyiddin, kita Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman di Mahkamah Tinggi, kemudian Mahkamah Rayuan. Sama Ismail Sabri, Mahkamah Persekutuan. Itu selesai dah, proses mahkamah dah selesai. Cuma semakan kehakiman. Semakan kehakiman di zaman
Datuk Seri Anwar. Sebab benda tu dah pergi, bila dah masuk penjara ni, nak keluar bukan mudah. Sekarang ni peluang nak keluar ialah melalui proses pengampunan digaja. Pengampunan digaja ni, kalau nak ikutkan dari segi kelayakan, memang tak layak. Kena tunggu 1/3 jail term itu dilalui. Maknanya Datuk Seri Najib kena 12 tahun. Hanya selepas 4 tahun, barulah Datuk Seri Najib boleh dipertimbangkan oleh sekretariat ataupun urustia lembaga pengampunan untuk bawa Pergi ke? nama dia masuk ke dalam lembaga pengampunan. Tetapi di bawah perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah diri tuanku mempunyai kuasa mutlak. So benda ni kuasa tuanku. Biarlah tuanku menggunakan hak dia tanpa sebarang tekanan. Saya dah sebut dah sebelum ni, bila time UMNO menulis warkah kepada baginda tuanku, merayu supaya baginda tuanku memberi pengampunan, itu pun ada setengah-setengah kabar berita yang kita terima, ianya dianggap sebagai tekanan kepada institusi digaja, kepada baginda tuanku. So kalau dah ada sejarah benda tu menyebabkan ialah baginda tuanku kecil hati dan sebagainya kan, elaklah daripada buat perarakan ke istana dan buat benda-benda yang boleh menyebabkan dia kecil hati lagi sekali. Kita dah cakap dah, insya-Allah cahaya tu dah nampak cantik, dah nampak dah bulan 11 kita hari. Tapi ialah ada setengah orang tu tak sabar. Akibat daripada ketidaksabaran dia, akibat pula daripada setengah-setengah orang yang cuba nak menunjukkan dia dekat dengan Datuk Seri Najib, nak jadi champion, nak ride on Datuk Seri Najib punya populariti, ini mengguriskan hati istana sekali lagi. So nasihat saya kepada kawan-kawan ni, kesianlah dengan Datuk Seri Najib. Bila Datuk Seri Najib cakap jangan tu, janganlah. Cuba dah dengar sikit. Kalau dia punya perbuatan tu tak memberikan kesan pada Datuk Seri Najib, tak apa, tapi kalau perbuatan kita tu akhirnya memberikan kesan pada Datuk Najib, kesianlah kat dia. Dah setahun lebih dah dia. Jangan sabotaj ni. Tanpa kita sedari, kita mungkin niat nak tolong, tapi cara kita tu menyebabkan sebenarnya kita lah yang mensabotaj Datuk Seri Najib dan menyebabkan Datuk Seri Najib duduk lama dalam penjara. Bila kita nak minta tolong dengan baginda tuanku ni, jagalah adab. Kena tahu itu hak dia, jangan tekan-tekan. Okey? Jadi apa yang Salim Iskandar katakan ni adalah tuduhan tidak berasas. Bagi saya lah, kawan-kawan yang dekat dengan Datuk Seri Najib ni, tak payahlah pakai orang macam Salim, orang pakai macam Papa Gomo, macam KJ, macam H2O pun ada pula yang sekarang ni, lepas tu Khairuddin Abu Hassan, Hamzah Zainuddin. Ini semua orang-orang yang cukup benci pada Datuk Seri Najib, orang-orang yang terlibat dalam ni. So kenapalah kita ni masih tak serik-serik lagi? Orang yang menjadi punca hari ni Datuk Seri Najib duduk dalam penjara ni, orang ni pula yang kita nak buat baik. Betulkan lah kita punya mind setting. Okey. AB Jedi.